Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih bima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq ila siratal mustaqim ala Rabbi yasir wahlul 'uqdatal lisani qalbi Allahumma nafa'na bi ulumi darain wa la hawla wa la quwwata illa billah wa nastaghfiru jalsah mislah abana qalbina wa lisan wa ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin muslimin al-ahya'i minhum wal amwat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ghairil maghdub kita kepada Allah sambung bab menakahat pada malam ini buku surat 114 bagi mereka yang berhajat untuk bernikah lebih daripada seorang istri atau berjumpa mana-mana sahabat kita yang mempunyai lebih daripada seorang istri, artinya hidup mereka bermadu, ataupun kita yang ingin bermadu. Bermadu itu bukan paksaan, tetapi pilihan dengan syarat-syarat yang tertentu. Pada bulan lepas kita pun sudah maklum mengenai syarat-syaratnya melalui buku surat 112. Pada ini ke surat 114 mengenai syarat untuk giliran dan khusus bagi kita yang masih memiliki seorang istri, hanya sekadar untuk dapatkan ilmu semata-mata. Anda tahu terkahwin dua, bermana ilmu tersebut wajib diamalkan, sebab sudah ternikah dua. Dan dua senang dapat tiga. Dan tiga lengkapkan empat. Ini cucuk aja booster tiga. Abang nanti kena sempurnakan 4 cucuk. Dan tiga kan? 4. Masya Allah. Itu tak tahulah 5, 6. Masya Allah. Ini kalau misalnya nak kahwin. Bahasa Arabnya disebut sebagai al-qasmu, bariskan mati, huruf sin. Kalau sin bariskan atas, tengok indahnya bahasa Arab. Tapi kena tahu maknanya lah. Tak boleh sembarangan letak baris. Qasam, tadinya sumpah. Sumpah. Rejim al-qasam. Di Palestin, di Irak, itu tentera-tentera yang bersumpah setia, subuh-subuh sumpah setia, nak mati, mati syahid. Itu maknanya al-qasm ini atau giliran sesiapa yang mempunyai lebih daripada istri. Ini dari segi mana syarat istilah.
Bahasa Melayunya giliran. Ada giliran pada syarat ialah sesiapa yang mempunyai lebih daripada isteri dan bermalam di rumah salah seorang daripada mereka, maka wajib bermalam di rumah isteri-istrinya yang lain. Itu mana giliran. Ingatkan kalau misalnya siapa-siapa yang mahu mengamalkan hidup bermadu, giliran ni pun wajib diberikan hak, iaitu sesiapa yang mempunyai lebih daripada isteri. Lebih daripada isteri sekurang-kurangnya 2 orang, dan bermalam di rumah salah seorang daripada mereka, maka wajib bermalam di rumah isteri yang lain. Bermalam nanti kat sini diterangkan. Di sini giliran itu maklum maknanya. Tadi beri penjelasan. Tadi saya dah jelaskan dari segi salah. Dan nusus itu, nusus ini durhaka. Maknanya keluar daripada taat. Keluar daripada taat. Bila seseorang suami, ni baru dijelaskan mempunyai 2 isteri atau lebih, 3, dan yang sempurna 4. Wajib atasnya memberi giliran pada isteri-isterinya dan menyamakan giliran itu. Kalau pada isteri seorang 2 malam dan balik maksimal 3 malam, tak boleh lebih. Kalau isteri 3 malam, 4 isteri bermakna 12 hari, betul tak? Seterusnya lagi dengan isteri pertama 3 hari, 12 hari 12, 24. Ada beda lagi 6 hari? Berapa? Berehat 6 hari. Isteri 4 6 hari, masih cari nama-namanya homestay ke. Ini 6 hari tak ada kacau. Masya Allah, ya, abang nak rehat, nak kembalikan tenaga booster. Berapa kali sekurang-kurangnya beribadat kepada Allah, itu tak ada kacau. Nanti kita kacau, Iwali semua masuk bulan Maret. Sebenarnya bulan April. Bulan April tahun ni kita rehat sebab apa? Ibadat Ramadan, puasa. Puasa. Siap? Tak boleh kacau lah. Dia nak kacau air pula, ya, nak kacau nanti lepas tarawih. Begini dah malam kan dia sampai raya. Terus satu contoh. Menyamakan. Jika sudah bermalam dengan seseorang isteri, wajib bermalam pada isteri-isteri yang lain. Sama macam itulah. Sekalipun mereka ada yang uzur, seperti sakit, sakit hati pun pergi juga giliran. Apatah lagi sakit betul-betul, pada manis, pada diabetes, macam-macam penyakit dari ini. Haid, kemaluannya tersumbat atau dalam ihram haji, sama ada umrah atau ihram haji. Kerana tujuannya supaya berjinak-jinak dan melembutkan hati-hati mereka, bukan kerana hendak bersetubuh sahaja. Kalau isteri 4, giliran 1 malam 3 hari, mampu power, masalah power kita. Besok pula dekat Maria pun 3 malam, 3 malam 3 satu buhir. Tentunya isteri ketiga, masuk hari yang kelima, giliran isteri yang pertama pula
macam tu aja, masya-Allah. Bukan. Bersetubuh tu bukan wajib, gilirannya wajib. Giliran aja bermalam. Masya-Allah. Yang penting bermalam. Kita tak tidur pada giliran isteri nombor 2 pun dikira bermalam. Yang penting isteri kedua malamnya kita ada. Yang penting ada. Kalau tak ada dosa lah. Dah gilirannya tak semestinya. Itu sunat wajib. Wajib menyamakan giliran itu ialah tentang bermalam dua, bukan tentang bersetubuh atau sebagainya. Itu sunat. Yang demikian tidaklah wajib disamakan tentang bersetubuh. Nanti isteri kedua, hari itu agak dengan isteri pertama berapa kali? iPhone nak 3 kali juga satu malam. Ampun lah pakcik. Matilah kawan. Masya Allah. Ada pula bersetubuh perlu adil. Tak ada. Ada isteri macam tu. Yang wajib disamakan. Dengan isteri pertama berapa malam? 3 malam. Dan macam mana pula jadi sampai 4 malam bang? Wajib ganti. Kawan pun kena 4 malam juga. Ayah isteri kita yang ketiga pun nak macam tu juga 4 malam. Dan isteri kedua dah malam 4. Termasuklah. Tengoklah. Kalau dia janji satu isteri 1 malam. Macam mana abang boleh 2 malam? Terlajar abang. Masya Allah. Makan lebih. Isteri pertama bagi makan kau makan. Dah makan lagi. Dah makan lagi. Sampai pagi makan. Tak sempat nak puasa. Tidur terus. Lepas subuh tidur. Lepas zuhur tidur. Sampai tertidur hingga malam kedua. Isteri kedua pun wajib tambah. Jadi 2 malam. Isteri ketiga malam. 2 malam. Isteri keempat 2 malam. Jadi 8 malam dah semua. Dan tentang keseronokan yang lain-lain, walau macam mana pun hal itu sunatlah dilakukan. Beribut, pergi pantai, lari-lari, Masya Allah, dengan obat-obat, itu tak perlu diganti. Masya Allah. Isteri itu kedua dah sana 8 bulan pun nak pergi pantai, berlari-lari. Sebab bawa isteri pertama pergi pantai. Betul tak? Tengok badan lah. Tengok badan diri, tengok badan tempat. Masya Allah. Nak pergi juga pantai. Ketika gelombang besar setinggi 3 meter, nak pergi juga. Habis dulu tiba pergi, air pun nak pergi juga. Pergilah. Mati kat situ kena gelombang. Ombak besar ni. Tengok mana sahabat tu. Sekiranya isteri telah tiada taat, dia tak taat suami. Seperti keluar daripada rumah, tanpa izin suami, atau akan membuka pintu ketika suaminya balik. Tengok muka surat 115. Atau kan daripada berseronok, tiadalah dia terhak. Mana terhak ni tak layak. Tak layak. Menerima gilirannya lagi. Sebagaimana dia tidak berhak. Berhak ni berhaklah mendapat nafkah. Sehingga dia taat semula. Adalah hukum wajib menyamakan giliran itu dikira dari segi tempat kediaman, tempat kediaman. Sebab di kota tinggi, seorang lagi dekat mana? Kota mana? Kota apa yang ada kalau ni? Kota tinggi itu di Johor. Seorang lagi dekat CC 26. Seorang lagi dekat CC 26 juga, tapi Subang Pistani. Itu dekat
Masya Allah. Satu di salah. Kalau di alam sah ada tak tempat? Ada. Alam Ka itu dekat. Masya Allah. Ya, satu salah. Ya, satu dekat UK. UK jauh tak? Jauh, Hulu Kelang. Hulu Kelang mana? Jauh, Hulu Kelang mana? Hulu Kelang. Tempat zoo. Ya, Masya Allah. Jatuh cinta. Ketika melawat di zoo. Masya Allah. Ya, jatuh cinta baru tu. Bini nombor 2. Yang nombor 3 betul-betul jauh. Itu betul. United Kingdom. Ya, itu kena makan masa lah. Bila anak ketiga kena pergi sana. Berapa lama kena pergi sana? Sekurang-kurangnya seminggu. Yang dekat Malaysia ni Hulu Kelang kena seminggu juga. Tak boleh lah. Tengoklah tempat mana kecil ya. Tengok tempat habis. Itu tempat contoh. Lepas tu kena tengok pada mana. Dan dari segi masa, kalau pergi Hulu Kelang tu tak makan masa. Ni United Kingdom. Subhanallah. Pergi balik dah berapa jam? Pergi balik. Tak 3 hari, 2 hari. Masya Allah ya. Itu. Kemudian hebatkan dia pula. Masya Allah setinggi 119 tingkat. Isteri ketiga pula tingkat yang ke berapa? 81. Baru nak naik 1 hal. Masya Allah ya. Orang putih. Satu yang keempat Palestin pula. Aduh, Masya Allah. Dari Malaysia kena tu pula. Dari itu wajib disediakan tempat kediaman berasing-asing. Tempat kena asing-asing. Ada orang lah. Pada orang semua, Masya Allah, nak duduk di Malaysia, kena letakkan. Satu sesi 26, 27, 28, 29. Itu senang. Betul tak? Kalau duduk dekat apa tu, bangunan bertingkat, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Tingkat 20, 21, 22, 23. Betul. Satu bangunan tapi bumbung lain. Satu bumbung boleh? Boleh. Tapi kena kereta. Minta izin isteri tersebut. Tapi tak boleh satu bilik, kena letak 4 bilik. Bilik tersebut pula, ada bilik lain. Dapur tak payah lah, dapur kongsi lah. Tak ada dapur, telefon lah, online, KFC, McDonald lah, takoyaki online. Kan banyak bagi makan tu, semuanya guna telefon. Masya Allah. Satu Palestin kena makan nasi Arab. Telefon, Masya Allah, ya, nasi Arab. Orang yang Hulu Kelang tu nasi dagang boleh lah. Yang UK, United Kingdom dia makan apa? Kentang goreng, KFC, nasi, Masya Allah. Itu. Kalau macam tu, kaki abang taruh berapa sekarang? Berapa? 7,000 US dollar cukup? Cukup lah, 7,000 US dollar. Dalam 4 tahun 28,000. Beli gaji 27,777 ringgit 70 sen. Tak nak kahwin lebih. Apa orang kaya? Rugi. Masya Allah. Kalau kau gaji yang tu je berat. Anak kahwin 3. Gaji mana kan? Dah jamin gaji banyak. Masya Allah. Gaji kita ni banyak, tapi banyak habis. Bajet tak ada. Macam mana nak kahwin? Habis. Tengok, dari itu wajib disediakan tempat kediaman berasing-asing. Ini maka haram dikumpulkan 2 isteri atau beberapa isteri di satu tempat. Sebagaimana yang saya nyatakan, kecuali mereka bersetuju dan disediakan. Seperti mana madu-madu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sediakan
bilik-bilik untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang rumah mereka diasingkan. Sebab apa? Timbul nanti kalau misalnya pernikahan biasanya hidup bermadu, berkelahi, saling iri hati, cemburu. Sebab itu jamin sediakan rumah di tepi pantai. Betul, betul wah ni seronok ya. Bila kita dapat bina rumah di tepi pantai, Masya Allah, pantai yang masuk pun cik asal tengok balik ya. Masya Allah. Antaranya rumah yang diasingkan oleh Rasulullah SAW ialah Maria, Al-Qibtiyah, Sofia. Tapi Zainab binti Khuza'ah, Rasulullah SAW masukkan dekat bilik yang kosong. Setelah meninggalnya salah seorang istri Rasulullah SAW. Tapi Saudah, nanti kita jumpa saja. Dan Sayyidatina Aisyah boleh bersama jiran sebelah, bilik sebelah. Sebab mereka tak terganggu. Kalau kita boleh atasi mereka ini, bolehlah satu tempat. Tapi mesti bilik berasingan. Dan dari segi masa ini macam mana? Yang disebut untuk bermalam, untuk kiraan hari, di sini ditentukan. Maka orang yang bekerja siang hari, maka hak gilirannya ialah malam. Satu hari itu dikira bermula malam bagi mereka yang bekerja siang hari. Dan siang ikut saja lah dari segi malam sampai kepada siang esok. Dikira satu hari. Dan orang yang bekerja malam, gilirannya ialah siang. Bermula daripada siang dan malam ikut saja. Sehinggalah siang esok dikira 24 jam. Satu hari. Bagaimana orang yang bekerja pada malam? Seperti jaga kerja kan malam kan, jaga sekolah, jaga kilang. Bagaimana untuk gilirannya bermula siang sampai kepada siang esok. Suami tidak diluluskan, tidak dibolehkan masuk ke rumah isteri dan kan punya gilirannya. Dalam waktu ikutan, kecuali ada hajat seperti mencegah kesakitan, atau menghantar barang, atau menyampaikan duit belanja, rumah isteri tua bukan gilirannya terbakar, bukan apa pun tanya, mesti tanya mana suami itu, maka dengan segera lah dia balik. Sama ada giliran istri yang tua itu belum jauh ke dekat, boleh balik. Istri pertama, Masya Allah, dah sampai masanya untuk bersalin. Bolehlah. Takkan istri kedua tak bagi, bagi tak bagi, kena pergi. Itu tak ada hak untuk menghalangnya. Bagi dia belajar terlupa. Itu pun tak boleh lama. Kalau lama, jika lama kena gantilah kepada tuan punya giliran. Bila sudah masuk diluluskan, berseronok.
itu tak dibolehkan. Ada menyempurnakan giliran itu adalah suami pergi ke tempat istri itu lepas satu ke satu tempat. Tidak ada dipanggil seorang istri ke tempat istri yang ada berada di situ, kecuali dengan redha dan izinnya. Sekurang-kurang giliran dan agamnya adalah satu malam pada seorang istri dan haram berdosa lebih daripada 3 malam dengan tiada persetujuan istri itu. Di mana saya jelaskan tadi sekurang-kurang giliran bagi tiap-tiap istri kurang-kurangnya 3 malam, tak boleh lebih. Masuk malam kata kita gilirannya 4 malam, tak boleh. Sebab jadi membebankan beban kepada giliran istri-istri yang lain. Kerana masa jadi lama. Macam mana contoh lama tak lama? Istri pertama 4 hari betul. Lama tak istri kedua tunggu kali kelima baru abang balik. Abang pagi. Kemudian masuk istri yang ketiga pun 4 hari juga. Jadi berapa lama istri kedua, istri pertama nak tunggu gilirannya berapa? Kira lah. Istri keempat pun 4 hari. Jadi berapa? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nak tunggu. Tunggu dan seterusnya. Istri ketiga jadi berapa hari? 12 hari. Betul tak? Jadi 16 hari istri pertama. Cuba nanti kira balik ya. 3 hari pun dah kira lama pakcik. Jangan tunggu lama-lama. Tengok masalah rohani. Pandai tak pandai ya? Pandai tak pandai dikira. Bermula malam ini Abang Jamil bergilir pada Katimah. Esok Kak Absah. Esok kita. Begitulah seterusnya. Berapa rohani bagi giliran untuk Bang Jamil? 1 malam aja. 1 hari. Tak lama. Rohani tunggu hari yang berapa? Yang ketiga. 1, 2, 3. Seterusnya nanti Kak pun Masya Allah tunggu hari keempat. Karena tak lama kan? Hari keempat pun dia tunggu Masya Allah berapa hari? Selang berapa? 3 hari je. Betul selangnya, betul tak? Seterusnya lah sampai Bang Jamil mampus. Tengok. Bukan persoalan Jamil tu ada ilmu mandu 3. Betul. Memang Jamil ada ilmu mandu 3. Ilmu mandu 3 ni lah. Kita nak bermadu. Tengok. Kalau diperingatkan oleh rohani. Betul tak? Masalah itu pun kebetulan Jamil terjun. Masya Allah, sungai cantik. Kalau tak mampus, betul-betul mampus. Sebab dia mati akal. Betul tak? Mati akal. Tak boleh nak pergi mana-mana. HP pun pegang bendera. Habis kat situ. Itu contoh. Sikit lagi lah. Seterusnya pada menyempurnakan giliran itu adalah suami pergi ke tempat istri. Itu lepas satu ke satu tempat. Tidak harus dipanggil. Sekurang-kurang giliran itu antaranya hal itu tadi dan dijelaskan.
giliran. Wajib pakai undi. Bila hendak keluar, undi pada yang seorang adalah undi, lagi siapa yang jatuh jadilah yang kedua. Ada seterusnya pada yang ketiga dan yang keempat. Jika laki-laki sudah ada seorang isteri, tiba-tiba dia hendak kahwin yang kedua, dibolehkan dia berada di rumah isteri muda lepas akad selama 7 hari, 7 malam berturut-turut. Ini jika isteri yang nomor 2 anak dara, pada nak kahwin tu biarlah anak dara, dan 3 hari 3 malam berturut-turut jika ia janda. Ini yang dijelaskan ikut syariat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah juga hukumnya surah 116. Bila berkahwin baru, laki dengan tiada kena kotor pada isteri-isteri yang lama. Isteri yang kedua anak dara, 7 hari. Isteri ketiga janda, 3 hari. Isteri yang keempat anak dara, 7 hari. Bermakna isteri pertama tak payahlah diganti. Isteri kedua anak dara dah 7 hari nak ganti apa? Janda nombor 3 ya. Masya-Allah. 2, 3, 4 semuanya anak dara. 7 hari lah, 21 hari. Hai tinggalkan you tipa. Sabarlah. Masya-Allah. Sabar. Ganti ke? Isteri pertama minta ganti 21 hari. Tak payah. Sebab saya dah kahwin 3. Masya Allah. Isteri boleh minta cerai. Kalau ia minta cerai, tak ada giliran lah untuk you. Tapi tak boleh kita ceraikan. Sebab you tak minta izin, nak kahwin ni tak payah nak minta izin. Yang penting kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofia binti Uyai. Lalu sampai giliran kepada Sayyidatina Aisyah, maka Rasulullah berkata, saya sudah menikah dengan Sofia. Pernah minta izin ke dengan Sayyidatina Aisyah? Pernah minta izin? Apa nak minta izin? Tak payah minta izin kau nak kahwin lagi. Lagi nak minta izin segala jabatan. Jabatan agama ke, jabatan bomba ke, jabatan apa sekali. Tak payah. Kalau ada calon, bapa pun tak izinkan, Masya Allah, pergi Thailand aja. Apa pula nak takut-takut. Betul tak? Yang penting ada calon. Wali ada, wali takir buat sana. Nanti bayar denda je lah. Mengaku dekat mahkamah atau jadi saya sudah kahwin 2. Kemudian ada para anak baru bagi tahu isteri. Tak bagi tahu pun tak apa. Tapi nak gentleman bagi tahu. You dah dapat anak tiri 2. Insya-Allah. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati dia berani. Kena berani lah. Berani, kena berani. Yes. Tak payah nak takut-takut ni, tak payah. Yes. Tetap perlu dengan kotor. Tetapi jika isteri muda yang jaga, minta duduk dengannya 7 malam atau 5 malam, bolehlah suami itu duduk bersama-samanya sebanyak yang diminta itu. Tapi kena kotor lah 4 malam atau 2 malam kepada isteri-isterinya yang lama.
undi wajib. Baca Rasulullah SAW menunaikan umroh kali pertama dibuka, tapi tergendala. Rasulullah SAW menjaga undi. Maka undi yang luar Rasulullah cabut, Ummu Salamah hadapan undi. Maka Ummu Salamah yang itu Rasulullah SAW menunaikan umroh. Dalam satu peperangan Rasulullah SAW cabut undi. Maka nama yang naik Sayyidatina Aisyah. Ini kita nak musafir, nak pergi haji, nak pergi mana sekalipun, kena buat undi. Undi itu wajib. Masya Allah ya. Ada isteri lebih nak musafir pun buat undi. Undi itu wajib. Siapa yang keluar namanya dia lah yang dibawa pergi. Ada atasnya pakai bawa setengahnya dan ditinggalkan setengahnya. Bila sudah undi, tiada lagi kena kotor kepada isteri yang tinggal selama berada dalam perjalanan di luar negeri itu, pergi dan balik. Kecuali ia berniat tidak berhenti bermukim di satu tempat, itu dalam masalah musafir lebih 4 hari. Dari mula dia bertolak atau dia niat berhenti daripada mula sampai ke tempat itu, dan istrinya yang dibawa tinggal sama-sama dia kena nak kotor kepada yang tinggal selama masa dalam mukim itu. Dan jika tiada tinggal bersama di tempat itu, tiadalah kena kotor. Itu. Ini pada masalah musafir. Adapun kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sama di jauh atau dekat, ada ditinggalkan semuanya itu. Azan tu. Kamu sekali ada azan.
dua cerai, dua bawa pindah. Sebab dua ni tak nak ikut cakap. Cakap lebih, ceraikan lebih. Macam mana nak ceraikan lebih? Dua. Nak lebih-lebih lagi, tiga terus. Itu dah tak boleh kahwin dengan dia lah. Kecuali masalah kahwin. Kena kahwin Cina buta. Kena cari orang Cina buta. India tak boleh. Yang kena Cina pula. Apa kaitan Cina buta? Orang Melayu yang buta tak boleh ke? Tak boleh kena kahwin Cina buta. Kena cari Cina buta. Atau diceraikan semua sekali. InsyaAllah ya. Kalau diceraikan semua sekali, senang tak? Kita nak berbeza, senang tak? Senang, boleh kahwin tempat lain. Kalau nak pindah dekat UK, nanti kita tu cari orang putih kat sana. Masya Allah. Kemudian masalah-masalah yang lain ni banyak lagi, kita jumpa bulan depan. Kalau suami berpindah ke jalan tu salah. Masya Allah. Yang lain nak ikut tak? Bapa isteri nak ikut tak? Tak ikut, kenapa? Masya Allah. Suami kena pindah di jalan tu salah. Baca dua. Masya Allah. Ya? Isteri tak ikut kan? Masya Allah. Itu isteri semua jadi janda lah. Bapa isteri jadi janda. Masya Allah. Sahabat saya ya. Kena kencing manis last minute. Besok itu dan selalu janda-jandanya pun kesian habis. Saya rasa itu saja aku sampaikan. Tolong lipat dia kesulitan 116 bagi